Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Bermula qaulian tahqiqnya, tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya yang diturun atas rasul-rasulnya, maka jangan kata 104 buah atau lainnya. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya 4 kitab tu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata, memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat ada kita, nikmat hidup, nikmat boleh melihat, mendengar. Apatah lagi dapat nikmat melalui syariat yang diberi pada Nabi Muhammad SAW, kita dapat nikmat Islam. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat kita boleh taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat diberi lagi, diberi kita boleh berada dalam majlis yang mulia untuk terus mentauhidkan dan mempelajari macam mana cara nak dapatkan iman, nak increase iman, untuk menambah iman, dan macam mana nak jadi orang beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, untuk qadarnya. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir tempat yang mulia untuk belajar ilmu yang mulia, mengenai zat yang mulia. Alhamdulillah. Sambungan kita nak bicara bab kitab. Beriman dengan kitab maksudnya kita wajib yakin Allah ada sifat kalam, ada kalam nafsi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dia. Yang menurunkan tu Jibril. Yang kalam nafsi Allah Ta'ala tak ada huruf suara. Yang Allah Ta'ala perintahkan zahirkan kalam nafsi dia di Lauh Mahfuz. Diperintahkan Jibril hantar pada Nabi dan Rasul yang tertentu atas nama kalam lafzi. Itulah maksud lebih kurang dengan istilah apa yang telah kita belajar mengenai beriman dengan kitab tu. Jadi kitab ni pula Jibril baca, Rasul dengar, hafal. Ada Nabi Rasul yang boleh menulis, mereka mencatat. Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, dia memang semata-mata hafal, bahkan mempunyai daya keupayaan menghafal yang sangat kuat, yang tak pernah ada dalam sejarah hidup dia sepanjang menerima wahyu meminta diulangkan. Jibril mengulangkan kali kedua apabila wahyu disampaikan. Dan kalau ikut sejarahnya juga, Rasulullah SAW setiap tahun dia akan tasmih balik Quran yang telah dia dapat pada tahun itu. Seingat saya bulan Ramadan, Jibril akan mendengarkan balik dan Rasulullah akan cerita apa dia ayat Quran yang telah direnungkan sepanjang tahun tu. Ayat ni, surah ni ada ayat ni, surah ni ayat ni. Tahun depan pula, yang mana yang tambah daripada tahun lepasnya, ayat ni, surah ni, ayat ni, surah ni, ayat ni, surah ni, surah ni, ayat ni, surah ni, ayat ni, buru-buru sampailah tahun yang terakhir sebelum Rasulullah diwafatkan, baca 2 kali kat Jibril. Keupayaan Rasulullah mengingat ni, Masya Allah.
Dan kena cari jalan juga untuk boleh mengingat Quran. Kat kita satu hal, dan kalau orang dah ingat, dah hafal pun kena cari jalan, jangan lupa Quran. Memang lupa ingat bukan perbuatan kita, tapi kena cari jalan nak ingat, kena elakkan sabak lupa. Itu taklif atas kita. Nak sabak ingat, ulang. Baca banyak kali. Dan antara baca ni kena baca kuat, baru nak terpahat dalam kepala otak tu yang turut bahasa. Kalau baca dalam hati susah, dia lambat. Dan pun bila baca kuat, kalau salah orang lain boleh betulkan. Bila dengar orang baca kuat, kau ni salah ni, banyak pendek ni, yang ni dengung ni, yang baris kau baca tak betul tu, kau baca sekali lagi. Itu kelebihan baca kuat, tambah duk ngapal kan. Ngapal diam je, tasbih tengok salah. Oh, naik gitu. Tambah pula dah hafal benda salah. Dah hafal benda salah, susah nak ubah tu. Satu saya dah nasihat itu, kalau tak pandai baca Quran lagi, jangan hafal lagi. Belum sampai waktu untuk berlari, baru duk merangkak, jangan gaduh nak lari pecut 100 meter. Jangan, pasal belum sampai tahap dia. Nanti kanjai gitu je tengah jalan. Faham kanjai? Faham. Tumpur tengah jalan, faham? Terkandas, terbabas. Apa lagi ya? Terkandas di tengah jalan. Pasal apa? Tak boleh, dia tak boleh bawa pasal tak boleh punya. Pasal belum kemampuan dia. Belum kemampuan dia. Kemampuan nak menghafal mesti setelah boleh baca Quran dengan lancar, baru boleh baca Quran, baru boleh hafal Quran. Kalau budak-budak umur 2 tahun kita suruh hafal Quran, 10 tahun pun tak boleh hafal. Kenapa? Belum kemampuan dia. Kalau orang memang boleh hafal, ada orang dah boleh hafal pun dalam masa sebulan, satu hari 1 juzuk dia hafal. Boleh, memang ada. Kita lah nak buat macam tu susah kan? Ada orang boleh hafal 30 hari 30 juzuk Quran khatam. Tapi tengok hemah dia macam mana, keupayaan dia macam mana, kebolehan baca Quran dia macam mana, kepakaran dia macam mana, bahasa Arab dia macam mana. Satu dia boleh hafal gitu. Kalau tak pun hemah dia, semangat dia, kelancaran dia dengan Quran, ingatan dia. Satu ingatan tu faktor pemakanan dia, dengan taat dia, takwa dia, benda-benda yang boleh merosakkan hafalan dia, faktor keturunan dia, macam-macam hal lah. Jadi kita ni tu nak sebut tadi tu, kalau siapa belum sampai tahap untuk hafal, baca dulu lagi betul. Baik. Jadi nak sebut tu sikit mengenai cara Nabi Rasul terima wahyu. Jibril baca, Nabi Rasul dengar. Siap. Sikit lagi sejuk. Tutup tak apa. Yang sana pula ada time sensitif sangat, sejuk tak boleh. Jadi seazmi kita kan, buat jurus macam ni. Tak faham tanya lain, benda jurus apa tu. Baik, bermula qaul yang tahqiqnya, qaul yang paling kuat dalam kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya, kitab-kitab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turun ke atas Rasul-Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Berapa angka sebenar? Wallahualam. Jadi di atas tak tahu angka sebenar, jangan kata 104 buah. Tak. Cuma yang wajib kita tahu tafsir 4 saja. 104 buah ni angka yang masyhur sebut. 100 kitab kecil, 4 kitab besar. Kitab kecil tu atas istilahnya dipanggil suhuf. Kitab yang besar panggil kitab lah. Tak, kalau ikut atas angka berapa kitab Allah Ta'ala turunkan, yang wajib tahu tafsir 4. Berapa banyak kitab yang Allah Ta'ala turunkan? Wallahualam, banyak, cukup. Jadi tak salah gedik-gedik pergi cari benda yang susah, benda yang tak taklif buat kita. Itulah. Memang kita tak tahu dengan pasti pun berapa kan. Kaedah angka tu serah pada Allah Ta'ala. Ada angka tertentu aja yang kita tahu cara tafsir. Antara yang kita dah jumpa malaikat. Berapa ramai malaikat? Wallahualam. Tak tahu kita angka dia. Wa ma ya'lamu junuda
wa ma ya'lamu junuda rabbih wa ma ya'lamu junudahum wa ma ya'lamu junudahu illa Allah. Macam mana? Kuat sikit. Wa ma ya'lamu junuda. Seorang tak boleh sama. Saya dah jalan mulut je. Macam mana? Wa ma ya'lamu junuda. Tu askar tentera Allah Taala, tak ada siapa yang tahu. Ada askar Allah Taala hantar pakai nyamuk kan. Ada askar dia, antara askar dia malaikat kan. Ada askar dia pakai ayah kan. Nak bagi hampus satu kaum yang dah haka oleh dia. Dia bagi nyamuk kan. Dia bagi angin dia. Bagi angin dekat kaum Ad. Kaum Ad dah haka pada Allah Taala, dia bagi angin dia. 7 malam 8 hari ribut tanpa henti. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Sab'a layalin, 7 malam 8 hari berterusan tiup ribut. Mana? Fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. 7 hari 8 malam, sab'a layalin, 7 malam 8 hari hujan kalau 7 malam 8 hari macam mana orang lebih pada banyak habis atas gunung pun tenggelam masa. Kalau tak tenggelam pun Allah gedik lecah 7 hari dah ni ribut main angin wa ma ya'lamu junuda rabbahu galat orang tak dengar orang sebut ni, kuatlah sikit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu junuda rabbika tu ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa musyara lil bashar kalla wal qamar wal layli iz adbar wasubhi idza asfar. Surah mana? Mencari surah pula lah. Memang nak lawan Rasulullah tak boleh lah kita kan. Tapi carilah jalan mengingat. Tu nak baca pun suratul Muddathir. Ya ayyuhal Muddathir. Bismillah tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Hafal ingat nama surah, doa ni. Tu pun tak hafal ayat. Sebaik ada orang siap baca ayat, ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang boleh ingat tu ayat ni surah ni, ayat ni surah ni, ayat ni surah ni. Kalau ceramah tu selalu bohong ya. Sambil nak ceramah aja apa ayat berapa. Tanya ayat, dia kata 181 surah Baqarah, 182 mampu saya tak kerti. Itu apa yang nak ceramah nak tunjuk skill. Okey, sikit Pak tu. Baik. Asal nak sebutnya cara Nabi Rasul terima wahyu dan dapat kitab. Sikit tertib belajar tafsir tu. Wa alqal alwah, alqa tu bukan makna campak tapi letak dengan penuh beradab. Walaupun asal makna alqa tu campak, tapi Nabi-Nabi dan Rasul takkan mencampak kitab. Pasal apa? Dia tahu kehormatan dan adab kena jaga. Jangan kata Quran, jangan kata mushaf, apa dia? Kitab buku nota kita tu pun yang kita tulis semua benda yang berkaitan dengan syarak, hukum hakam, hatta disebut oleh ulama, hatta bab lughah, yang lughah ni untuk faham Quran, tulis nahwu, saraf, yang tu pun tak boleh campak atas kata. Bukan campak atas kata, tak boleh letak atas kata, bahkan nak letak pun dengan hormat. Satu dalam Quran, kalau sekali pun ada Quran sebut wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Alqa tu bukan mana campak, tapi dengan mana meletakkan dengan penuh rasa hormat dan sayang pada kitab, pada yang diterima wahyu, yang ditulis, dicatat atas nama tu jadi kitab. Asal jumlah dia agak banyak. Siap. Jadi saya sebut tu sambil-sambil tu belajar ilmu tafsir tu. Baik, jadi angka tak tahu. Jadi asal nak sebut bab malaikat, berapa ramai malaikat wallahu alam. Yang kita kena tahu 10. Siap.
Kitab berapa orang banyak kitab orang salah turun, wallahu alam. Yang wajib tahu 4. Sama bab Nabi Rasul nanti. Nabi Rasul orang Taala hantar banyak mana? Wallahu alam. Tapi yang wajib tahu tafsir 25. Walaupun angka masyhur sebut Nabi banyak mana? 124,000. Rasul banyak mana? 3 atau 13. Angka yang sangat masyhur. Tapi sebaiknya Nabi banyak mana? Wallahu alam, ramai. Rasul banyak mana? Wallahu alam, ramai. Yang kita wajib tahu tafsir 25. 3 bab tu kot. Ada kiamat apa. Nak sebut bab malaikat, bab kitab, bab rasul, format dia macam tu. Berapa banyak malaikat, berapa banyak kitab, berapa banyak rasul, wallahu alam. Yang tahu guna tafsir berapa? 10, 4, 25. Faham kot saya sebut macam tu kan? Nak ikut ala tertib tu lah. Baik. Itu yang dia kata, jangan kata 104 buah. Walaupun kata tu atas kata ada riwayat kata 104 buah. Macam angka 3 atau 13. Ada riwayat kata Rasul ni 300. Ada wafi riwayatin. Macam itulah bahasanya. Dan istilah Arab dan istilah kitab, istilah ilmu, wafi riwayatin ni menunjukkan qaul dhaif. Tak tahu siapa riwayat. Kalau ada pun riwayat dia tak kuat. Satu sebut pada satu riwayat kata 313 Rasul. Ada riwayat kata Nabi ini 124,000. Wafi riwayatin saja. Kuatnya wallahu alam, Allah Taala hantar Nabi Rasul ramai. Jawab. Bab Rasul ada dah sentuh situ nanti. Ya, jadi bab kitab yang kita wajib tahu tafsir 4 sahaja. Senang je pun. Apa dia? Taurat diturun atas Nabi Musa, bacaannya dengan bahasa Ibrani. Siap. Memang ada bahasa asli yang turun kat Nabi Musa, tapi sampai sekarang ni dah tak boleh nak dipercayai mana dia Taurat yang asli. Tak ada lah. Tak ada riwayat yang boleh dipegang untuk menerima, untuk kita meyakini inilah Taurat yang asli. Kalau tahu pun buat apa? Kita baca pun belum tentu boleh faham. Pasal apa? Quran yang baca yang bahasa Arab pun tak faham, nak baca Ibrani tak faham. Macam mana nak sebut? Bagus. Tweet. Macam tu lah. Bahasa-bahasa lama gila punya tu, Ibrani. Walaupun ada masih lagi orang tahu bahasa Hebrew apa, tapi kalau nak sibuk pun tu sadut sibuk dengan kitab Taurat tu, sibuklah dengan Quran dulu. Dan tu kadang-kadang ada orang salah prinsip kan. Bak Islam tak erti pergi belajar Kristian, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, siapa nak hujah. Tapi bak Islam kan toy. Dia pandai hujah kelahi dengan orang Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, Bengali, Yahudi, Nasrani, pandai sampai orang tu masuk Islam. Tapi bab Islam ni punya dia Wahabi. Siapa tu tanya lain. Saya sebut macam tu, ada orang faham kot. Bagus, ada orang faham. Tu leceh tu. Kita biar tak kerti agama Kristian macam mana. Kalau kita belajar kitab jumpa tak tahu detail pun, kurang-kurangnya dasar kepahaman Kristian tu kita tahu kan. Tapi jangan tak tahu apa dia ahli sunnah wal jamaah. Zaman kita lah ni itulah ahli sunnah wal jamaah, walaupun dah disebut tapi orang tak kenal dah ahli sunnah wal jamaah apa. Kita ahli sunnah wal jamaah lah. Umumnya kita Nusantara ni, satu dunia ni umum Islam ni Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi di atas cuainya kita belajar dan tak pernah belajar pun, ada yang tak pernah belajar pun tak tahu apa benda ahli sunnah wal jamaah tu. Ni kita memang duduk penghujung dah. Penghujung dari sudut ilmu, penghujung dari sudut amal. Tasu'a Asyura, tahu tak? Tahu, nak puasa payah tahu. Orang jamu makan lagi. Makan pun macam nak 50 orang makan. Tadi nanti dipersila semualah masa ada jamuan. Bakal-bakal bawa balik lah. Ya, bawa balik lah. Tak faham tu dah. So, banyak ada tu. Dia pun ada nasi-nasi Hyderabadnya formula. Boleh lah rasa kan. Tak pergi Hyderabad pun ada chef pernah duduk Hyderabad. Dan dia telan betul-betul formula Hyderabad tu. Rasa. Allah. Baik. Macam mana boleh cerita bab makan nama ni? Puasa tu kan. Walaupun dengar, tahu macam mana? Kadang faham sangat fadilat dia, tapi nak buat bukan senang. Puasa je pun.
Puasa amalan apa buat? 30 juzuk Quran. Tak makan, tak minum, tinggal esat. Memang betul, memang susah sebenarnya. Memang susah. Bukan perlu angkat kayu besar bawa balik rumah 2 hari mau cari pun tak ada pun. Esok azam puasa boleh, insyaallah. Senyum ini macam lain ni kan. Tak ada sahur ada, tak ada simpan untuk sahur tak apa. Buat apa bawa balik masuk bilik. Buat apa? Takutlah tak ada nak turun esok kan. Lalu nak subuh selalu bangkit awal kan. Tak ada pun diam-diam aja buka puasa datanglah. Jamu hari lah. Apa cerita ni? Okey. Pandai dia. Baik, itu Taurat. Keduanya Zabur, diturun atas Nabi Daud, bacaannya dengan bahasa Qibti. Siap. Apa benda-benda ni jangan tanya saya lah. Qibti, Hebrew ni saya tak tahu apa langsung, bengong langsung. Ibrani ni. Ketiganya Injil diturun atas Nabi Isa, bacaannya dengan bahasa Syriani. Ya. Keempatnya, ni jangan buat bodoh Quran diturun ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaannya dengan bahasa Arabi. Bahasa Arab dia lah tu. Pasal semua disebut Ibrani, Qibti, Syriani, Arabi. Siap. Satu bunyi semua serupa gitu. Masuk bahasa Arab, Arabi maksudnya bahasa Arab uslub Arab, nahwu Arab, sorob Arab, zuqi Arab, balaghah Arab. Kalau kata balaghah tu bayan di Arab, ma'ni di Arab, dia punya badek di Arab. Mesti ikut uslub Arabi. Yang tu yang kita duk pondok belajar tu. Memang belajar. InsyaAllah kita ke depan ni yang terdekat, kalau tengok munasabah tu, saya akan lajukan kita punya pembelajaran nahwu sorof tu. Yang zoom punya masalah, siapa boleh ikut tak boleh ikut satu hal lah. Kami nak cepat duduk pondok. Pasal nak baca banyak kitab Jawi satu hal. Kitab Jawi ni maghrib isyak kita baca, maghrib isyak lah, maghrib subuh. Pasal melibatkan ada live apa ni, kita baca kitab Jawi Arab pun tengok munasabah. Pula tu subjek pun besar, tauhid lah saya duk ajar. Yang lain tu waktu duha, lepas zuhur, lepas asar ni ada kitab Arab, dan saya akan lajukan baca kitab nahwu sorof tu lah, pasal dia asas. Kalau dah habis pun ada yang tak faham, yang mana faham nanti ajar yang tak faham. Dengan sebab mengajar tu jadi pandai, insyaAllah. Dan sambil itu juga antara benda yang saya nak tekankan nanti, Quran mesti terror, tajwid mesti lancar, makhraj huruf mesti ingat, sebutan makhraj mesti betul, sifat-sifat huruf, tajwid. Quran talaqi kalau boleh hafal. Kalau dah hafal lagilah kuat waktu ngulang apa, cari masa. Jangan masa banyak tu gaduh meroda. Pergi zuhur, maghrib baru balik rumah. Nak pergi lenggong je. Dia buat apa tu? Apa tu? Keluar zuhur, maghrib pun sampai. Pergi mana? Pergi lenggong. Jauh lenggong ya. Jauh. Jalan kaki kot. Jalan kaki pun sampai awal lagi. Tanya buat jalan kaki kan? Boleh sampai zuhur keluar, sebelum asar balik sampai sini lenggong boleh? Tak boleh? Jauh ke lenggong? Jalan kaki tak boleh? Jogging boleh? Kau tak tahu kau punya kadaran macam mana? Tak tahu? Tak boleh sukat lagi lah kalau itu. Yang tu jogging lama boleh sukat lah. Sedap itu kan. Apa cerita lah kan. Bukan kelahi saja kan. Mengukur keupayaan masing-masing kan. Ni naik motor kan. Keluar zuhur, maghrib baru balik pergi lenggong. Motor rosak. I see. I see. Ke otak rosak? Tak tahulah. Saya punya bahasa tu sorry sikit lah. Siapa pernah rasa tu, tobat-tobat sikit. Baik. Malam ni pun cadang baca tak panjang, pasal tak ada beberapa program sikit. Ke depan pun kalau sebut lagi panjang. Pula tu sambung bab Wahabi apa sikit. Mama Wahabi ni. Lagi panas pula, saya berhenti pukul 10 hari. Jumpa esok insya-Allah. Situ dulu. Sama dia, wajib kita iktikad ke semua hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul dahulu itu sudah
Tuhan mansukh. Okey, mansukh, nasikh, mansukh. Sekali lalu pernah sebut, jumpa khas nanti. Berkenaan kitab-kitab yang kita nak bicara ni. Soalan kalau ada? Simple aja pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana biduri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada. Ya rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.